Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, pada kali ini saya nak kongsikan mengenai seorang tokoh yang telah mencuri perhatian saya dan telah pun berjaya guys menempah nama di pesada dunia. Oke, ini adalah merupakan logo perniagaan kepada pengendali perniagaan tersebut lah. Oke, saya tunjukkan mengenai toko tersebut, iaitu merupakan yang bernama Howard School, yang merupakan pengendali kepada perniagaan Starbucks guys. Starbucks. Okay. Anda mungkin tidak mengenali namanya, tetapi mungkin anda tahu jenama perniagaan beliau yang saya kongsikan lah, yang logo perniagaan ni guys. Okay. Untuk bercerita mengenai latar belakang ataupun kehidupan beliau lah. Okay. Howard ni guys dilahirkan dalam keluarga yang susah di Brooklyn, dan beliau merupakan seorang atlet yang aktif, atlet pada masa itulah. Okay, atlet di bangku sekolahnya ataupun di bangku persekolahan dan alam persekolahan dan sebagainya lah, banyak lagi lah, sehingga guys membolehkan beliau mendapat beasiswa untuk memasuki alam university. Wah, okay guys, alam university guys di Menara Gading. Okay, untuk pengetahuan guys, ramai di luar sana yang ingin memasuki universiti ataupun alam universiti untuk menuntut ilmu, tetapi tidak berpeluang guys. Mungkin disebabkan ada hal-hal yang tertentu lah. Dan untuk pengetahuan juga guys, jika kita dapat memasuki alam universiti, memang peluang untuk kita memperolehi kejayaan ataupun untuk meneruskan cita-cita kita insya-Allah akan tercapai guys, jika kita berusaha dengan bersungguh-sungguh di tempat pengajian kita lah. Dan akhirnya kita mencapai matlamat ataupun impian kita jika kita sentiasa berusaha dalam meneruskan pengajian kita di peringkat universiti lah. Oke, kita teruskan. Berkaitan dengan beliau selepas tamat belajar, iaitu habiskan pengajian di universiti lah ni, Howard pernah bekerja sebagai jurujual Xerox. Dia pernah bekerja guys sebagai jurujual Xerox, dan beliau kemudiannya berhijrah ke sebuah syarikat pergudangan barangan kopi. Ingatlah, pergudangan barangan kopi yang bernama Hammer Plus. Di tempat perniagaan inilah, dan di situ beliau perlahan-lahan menaiki barisan ataupun mula berjinak-jinak hingga menjadi pengurus besar. Besarnya tanggung jawab beliau, iaitu merupakan pengurus besar syarikat. Untuk pengetahuan guys, pengurus besar syarikat ni dia kena memikul tanggung jawab yang besar ataupun kena mengendalikan sumber manusia dalam syarikat tersebut dan perniagaan agar ianya berjalan dengan lancar. Seterusnya kita teruskanlah. Kemudian dalam perniagaan tersebut, dia menjadi seorang pengurus besar yang perlu ataupun harus mengendalikan sekumpulan ahli jurujual dalam perniagaan tersebut lah, agar ianya berjalan lancar seperti yang saya katakan sebelum tadi. Semasa bekerja di Hammer Plus guys, di tempat ni Howard telah ditakdirkan menjumpai kedai kopi kecil di Seattle yang dinamakan Starbucks. Inilah logo perniagaan ni yang sehingga hari ini mencuri perhatian ataupun menjadi perbualan ramai lah dengan hasil kejayaan pengendali perniagaan tersebut. Kita teruskan. Beliau bekerja sebagai pengarah pemasaran di situ guys selama beberapa ketika sebelum memulakan perniagaan kopi sendiri, iaitu ni guys, perniagaan ni lah. Untuk pengetahuan guys, sebagai pengarah pemasaran ni tugas dan tanggung jawab sangat besar, di mana seperti yang kita ketahuilah, sebagai seorang ahli pemasaran kita kena berkomunikasi dengan orang luar dan menjaga pertuturan lah, dan komunikasi hendaklah baik dan menjaga etika dengan orang lain guys, dan banyak lagi lah tanggung jawab. Kita teruskan. Selepas berjaya dengan perniagaan ni guys,
Howard membeli Starbucks dan menjadi ketua pegawai eksekutif syarikat itu. Dari situ Howard mula mengembangkan jenama Starbucks. Okay guys, selepas dia berjaya membeli ataupun berjaya menguasai ataupun memiliki Starbucks dan menjadi ketua, ini yang saya nak sebutkan tadi ni, menjadi ketua pegawai eksekutif syarikat tersebut. Dari situlah dia mengembangkan jenama hingga mempunyai banyak cawangan guys di seluruh negara lah. Okay, untuk pengetahuan guys, anda mesti nak tahu berapa cawangan beliau pada ketika itu dan berapa negara yang terlibat. Okay, untuk pengetahuan, lebih 24,000 cawangan 24,000 cawangan guys. Dan untuk pengetahuan juga, cawangan tersebut di 70 buah negara. Okay, maksudnya mempunyai lebih 24,000 lah cawangan di lebih 70 buah negara. Banyak guys. Okay? Dan kini guys, Howard lebih senang bekerja di sebalik tabir sebagai pengurus eksekutif untuk memberikan fokus kepada inisiatif lah ataupun langkah-langkah sosial dan perkembangan jenama global itu. Itulah guys serba sedikit mengenai kisah tokoh kita pada hari ini, iaitu Howard School. Apa yang saya nak simpulkan daripada nilai ataupun pengajaran di sebalik kisah kejayaan beliau. Saya tertarik dengan kisah hidup beliau lah. Walaupun beliau susah guys pada ketika itu, dia tidak berputus asa ataupun dia tetap mencapai matlamat hidup untuk berjaya suatu hari nanti guys. Sebab saya lihat dia merupakan seorang yang aktif dan merupakan atlet pada di alam persekolahan guys, sehinggalah dia memperolehi beasiswa untuk melanjutkan pelajaran. Dan kini beliau telah pun menceburi bidang perniagaan sehinggalah berjaya ke hari ini guys. Jadi guys, walaupun kita dalam keadaan susah guys, kita sebenarnya mempunyai peluang untuk berjaya seperti tokoh kita lah, iaitu Howard School. Dan untuk yang di luar sana, saya nak kongsikan lah. Jika kita mempunyai peluang guys, kita segeralah untuk merebut peluang tersebut. Contohnya kita mempunyai peluang untuk sambung belajar dan sebagainya, peluang untuk memiliki perniagaan. Guys, kita kena teruskan ataupun terus merebut peluang tersebut guys, sebab itu adalah peluang kita, bukan orang lain. Jadi kita tak perlu tunggu ataupun nak nak lengah-lengahkan ataupun memberi peluang kepada orang lain guys. Jadi pada masa itu guys, kita kena rebut peluang guys, sebab itu adalah peluang kita yang saya sebutkan tadi lah. Itu adalah peluang kita guys. Jadi saya tertarik dengan cerita beliau lah, iaitu walaupun dia susah, dia tetap ada keinginan ataupun ada hasrat untuk melanjutkan pelajaran dan memperoleh beasiswa. Dari situlah dia dapat mengembangkan bakat beliau ataupun menggunakan peluang yang sedia ada yang telah pun beliau perolehi.